Hai semua dan selamat kembali ke PDPR Bahasa Melayu kita pada pagi ini. Untuk tajuk kali ini kita akan belajar unit 16 iaitu Alamku Sayang. Cuba tengok dekat tulisan paling bawah tu. Ini adalah muka surat yang akan kita belajar pada pagi ini. Dan cikgu nak ucapkan hai sekali lagi dan selamat bertemu kembali untuk video cikgu. Ini adalah yang kita akan belajar pada pagi ini. Jadi untuk buku teks, sila ambil buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 24 dan 25. Dan untuk buku aktiviti, cikgu nak kamu semua buka muka surat 27. Hari ini kita akan lebih kepada membaca dan menulis. Ini dia nak kita membaca. Cikgu tahu kamu semua pasti suka membaca kan? Lepas tu tahu macam mana cara untuk membacakan sebuah cerita dengan betul, dengan sebutan yang betul, intonasi yang baik, persembahan yang cukup menarik. Jadi pada kali ini kita akan baca sama-sama dengan ketiga-tiga elemen itu dengan betul dan baik sekali. Okey, kita cuba sama-sama. Sena terselamat. Sena atau sena ni? Sena, pokok sena. Sena terselamat. Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sena berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada suatu hari, ketika Sena berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. "Hei kawan-kawan, cepat lari. Ada penebang pokok sedang menghampiri kita," jerit Sena. "Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya, Sena. Selama ini, kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar," kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dia terdengar ngauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Apa yang pakcik baca tu? Apa yang pakcik bercakap tu? Pokok dan haiwan di dalam hutan saling bekerjasama. Saya tidak akan menebang pokok di dalam hutan lagi. Okey, ini adalah contoh macam mana kamu nak persembahkan sebuah cerita dengan betul supaya penonton ataupun kawan-kawan kamu boleh dengar persembahan kamu sambil menghayati, sambil mereka boleh bayangkan macam mana cerita itu berlaku. Itu pentingnya persembahan yang menarik. Okey, semua boleh kan? Jadi kita beralih ke muka surat seterusnya. Ini kita nak menulis. Tajuk dia adalah Gembira di Tasik Biru, Sarawak. Kita baca sama-sama. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan sehat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Kalau kamu tengok ada tulisan yang berwarna merah ini, buku ini nak kamu ubah kepada kata yang betul. Penggunaan kata yang betul dan tepat. Maksudnya yang merah ini salah lah, tidak sesuai.
Jadi, kamu tengok jawapan yang cikgu bagi dekat jadual sebelah ni. Ada 8 kesemuanya kan? Kalau kamu tengok dekat jadual tu, penggunaan kata yang tidak tepat, tetamu. Apakah yang betul sebenarnya? Mereka melihat ramai tetamu. Bukan tetamu. Tetamu ni biasanya kalau pergi rumah kamu, itu tetamu. Ataupun melawat ke sekolah, tetamu juga. Kalau pergi ke taman ni biasanya pengunjung. Nombor 2, ketat. Bukan ketat tetapi rapi. Rapi ni maksudnya dijaga dengan baik, kemas. Itu maksud rapi. Nombor 3, orang ramai tidak memetik pokok. Adakah orang memetik pokok? Mana ada? Mana boleh petik pokok kan? Pokok kan terlampau besar, tebal lagi tu. Jadi biasanya pokok ini kamu ganti dengan daun, memetik daun. Nombor 4, campak. Yang betul adalah buang. Nombor 5, sehat, segar. Udara di Tasik Biru bersih dan segar. Nombor 6, keruh. Yang betulnya adalah jernih. Nombor 7, rimas. Bukan rimas tetapi gembira. Yang last sekali, kesegarannya. Yang betul adalah keindahannya. Okey, seterusnya, cikgu nak kamu salin jadual ini di dalam buku latihan dan jangan lupa untuk tulis hari dan tarikh. Seterusnya, kamu ambil buku aktiviti, muka surat 27. Masih aktiviti yang sama iaitu kita betulkan perkataan yang berwarna hitam itu, kata yang berwarna hitam, yang hitam terang tu. Maksudnya yang hitam tu salah. Jadi kita kena betulkan dengan ayat yang betul. Jadi kita baca sekali lagi supaya kita tahu apakah ayat yang betul bagi menggantikan perkataan yang warna hitam ni. Okey, tajuk dia Saujana Mata Memandang. Dahlia teruja setiap kali tibanya musim cuti persekolahan. Dia akan pulang ke kampung neneknya di Kuala Kedah. Sawah terbentang luas, Saujana mata menengok di sekeliling rumah nenek Dahlia. Kampung ini dekat daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Udaranya sedap dan nyaman. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh jelita. Kampung nenek Dahlia hilang daripada pencemaran. Bukit Bukau di atas kampung masih terpelihara. Belum ada tanda Bukit Bukau itu akan diterokai oleh sesiapa. Bagi Dahlia, masa terasa sangat lekas berlalu ketika berada di kampung neneknya. Dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan senang di situ. Jadi kita nak betulkan. Kita tengok dekat jadual ni. Yang sebelah kiri ni adalah salah. Yang sebelah kanan ni adalah jawapan yang betul. Nombor 1, menengok. Memandang. Nombor 2, dekat. Jauh. 3, nyaman, segar. Jelita, indah. Nombor 5, hilang, bebas. Nombor 6, di atas, di sekeliling. Nombor 7, lekas, pantas. 8, senang, damai. Jadi, kalau kamu tengok yang kanan ni, ini adalah jawapan yang betul. Dan cikgu nak kamu baca lagi sekali tetapi gantikan yang warna hitam tu tadi dengan jawapan yang betul. Baru kamu dapat dengar, dapat baca. Itu adalah perkataan yang sesuai untuk digunakan. Boleh faham? Dan kalau sudah, cikgu nak kamu pause video ni dan tulis jawapan ini di dalam buku aktiviti kamu. Jangan lupa tulis hari dan tarikh di atas itu. Selamat belajar semuanya dan kita jumpa lagi. Bye-bye.